Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, minta maaf ya, live bila saya live kadang-kadang dia macam stuck sikit. Okay, kita buat sambungan yang tadi. Sebagaimana kata ulama, ya, barang siapa yang beribadat tanpa kenal Allah, maka ibadatnya hanyalah menjadi adat semata-mata, bukan ibadat. Kerana tujuan kita beribadat hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itu tuan-puan yang dimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebab itu, ya, kalau kita buat suatu amalan, kita buat suatu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang Islam, maka kita akan dapat pahala. Tetapi bagi yang bukan Islam, ya, tapi bagi orang yang bukan Islam, bila dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ianya hanyalah adat semata-mata. Ya, dia tak dapat pahala. Sebagai contoh, bila kita orang Islam, kita buat ibadat. Kita buat ibadah yang kita buat tu, dia menjadi ibadah dan dia mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita kenal Allah. Sebab kita orang Islam, kita diberi pahala dan kita diberi ganjaran pahala di setiap ibadah yang kita lakukan. Kita diberi pahala. Tetapi orang yang bukan Islam, ya, bila dia tidak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, segala perbuatan ibadah dia, sebagai contoh, ya, walaupun dia bukan Islam, tapi dia suka sedekah. Ya, dia suka bersedekah. Kemudian lepas dia suka bersedekah, dia suka tolong orang. Kemudian dia suka buat benda-benda yang baik. Dia suka buat amalan-amalan yang baik. Dia suka buat banyak-banyak pahala. Kemudian orang yang bukan Islam, apabila dia buat suatu ibadah kepada Allah, dia tak dapat pahala sebagaimana orang Islam mendapat pahala. Sebab itu, bila kita sebagai orang Islam, bila kita buat banyak ibadah, tak kisahlah ibadah apa yang kita lakukan, kita tetap mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-puan yang dimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pergi sedikit kepada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, yakni mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis ini yang bermaksud Allah tidak sama langsung dengan makhluk. Ya, Allah tidak sama langsung dengan makhluk. Contohnya bagaimana? Ya, Allah ni, sifat Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah sama dengan manusia. Ya, sebab itu, ya, kalau kita tengok sifat-sifat Allah ada berapa? Sifat-sifat Allah ada 20. Sifat-sifat Allah ada berapa? Kemudian kalau kita tengok di antara sifat-sifat Allah, yakni Allah wujud. Allah itu ada, Allah itu wujud, Allah itu kekal. Bukan macam manusia. Kita manusia ni, ya, tidak wujud. Maksudnya kita manusia ni tidak kekal. Wujud tapi tidak kekal. Sebab kita manusia ni bila hidup, kita akan mati. Tapi Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lalai. Itu Allah. Tapi kita ni sebagai manusia, kita ada yang hidup, ada yang mati. Ada bayi yang baru dilahirkan dan ada yang diambil nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ini sifatnya, di antara sifatnya adalah wujud. Allah itu kekal, manusia tidak kekal. Okey. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai contoh kita berpuasa, sebagai contoh kita bayar zakat, sebagai contoh kita melaksanakan solat 5 waktu, sebagai contoh kita suka bersedekah. Jadi apa yang kita buat, apa yang kita lakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bila mana kita mengenali Allah, makanya di sini ibadah yang kita lakukan itu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila mana satu ibadah yang kita lakukan tanpa kita kenal Allah, maka semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian, ya, sebagai contoh kita pergi, ya, saya bagi contoh, saya buat meja. Okey, ini meja. Meja ini makhluk dan saya juga makhluk. Adakah sama saya dengan meja? Adakah sama saya dengan meja? Sebagai contoh, ya, saya bagi contoh. Saya makhluk. Okey, saya ciptakan meja ni. Dia juga makhluk. Okey. Adakah sama saya dengan meja? Mestilah tak sama. Sebagai contoh, kita
Saya menciptakan meja. Jadi sama tak saya dengan meja ni? Mestilah tak sama. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah sama dengan manusia. Allah yang menciptakan kita, Allah yang panjangkan umur kita, Allah yang beri rezeki kepada kita, yang panjangkan umur kita, yang matikan kita dan sebagainya. Adakah sama kita dengan Allah? Tidak, tidak pernah sama dan tidak akan sama. Sebab itu mukhalafatul lil hadis ini bermaksud Allah tidak sama langsung dengan manusia. Ya. Okay. Kemudian apakah hukum kita mengenai Allah Subhanahu Wa Taala? Hukum dia apa tuan-puan? Hukum kita belajar ilmu tauhid adalah wajib, dan hukum kita meninggalkan ilmu tauhid adalah berdosa besar. Ya. Kalau kita tengok tuan-puan, dalam Islam ni hukum ni ada 5. Wajib, sunat, makruh, haram, harus. Ada 5. Ya. Kemudian hukum kita belajar ilmu tauhid adalah fardu ain. Kemudian hukum kita meninggalkan ilmu tauhid adalah berdosa besar. Sebab itu ya, sebagaimana kata ulama, sebelum kau belajar ilmu yang lain, sebagai contoh ilmu fiqh ke, ilmu tasawuf ke, ilmu tafsir ke, ilmu hadis ke, dan ilmu-ilmu yang lain, wajib engkau belajar ilmu tauhid untuk engkau kenali Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata ulama. Saya ulang sekali lagi, kata ulama, sebelum kau belajar ilmu yang lain, wajib engkau belajar ilmu tauhid. Wajib kau belajar ilmu tauhid untuk kau kenali Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kat sini tuan-puan, bila mana kita nak belajar ilmu-ilmu yang lain, kita nak belajar ilmu geografi ke, ilmu sejarah ke, ilmu bahasa Inggeris ke dan sebagainya, wajib kita belajar ilmu tauhid terlebih dahulu untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang maksud kat situ, wajib adanya ilmu tauhid dalam hidup kita ni untuk kita kenal siapa itu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kenal Allah, kita lakukan ibadah, ya, maka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian barang siapa yang gagal dalam ilmu tauhid, maka ia gagal dalam ilmu seluruhnya. Ya, dan kata ulama, barang siapa yang gagal dalam ilmu tauhid, maka ia gagal dalam seluruhnya. Maksudnya apa? Maksud dekat sini, barang siapa yang tak tahu ilmu tauhid, yang tak belajar ilmu tauhid, maka ia gagal dalam ilmu seluruhnya. Maksud betapa pentingnya ilmu tauhid ni kepada kita tuan-puan, betapa pentingnya dan betapa wajibnya untuk kita belajar ilmu tauhid untuk kita kenali siapa itu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian, ya, kita pergi kepada hadis. Dalam kitab hadis Imam Nawawi, ya, dalam kitab hadis Imam Nawawi, hadis yang kedua, sebagaimana malaikat datang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat datang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata malaikat, wahai malaikat, terangkan aku tentang Islam. Lalu Nabi jawab apa? Lalu Nabi jawab, Islam itu ada 5 perkara. Islam itu ada 5 perkara. Okey, ada 5 perkara Islam. Yang pertama, Islam itu apa? Islam itu adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Islam. Kemudian, yang kedua, solat 5 waktu. Solat 5 waktu ini apa? Menjaga solat kita 5 waktu. Ya, menjaga solat 5 waktu. Okey, sebagai contoh, kita sebagai orang Islam, wajib kita jaga ibadah kita. Yang paling penting adalah solat. Jaga solat kita subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Wajib kita sebagai orang Islam menjaga ibadah kita. Yang pertama sekali adalah solat. Sebab apa? Bila kita meninggal dunia, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah tentang apa? Tentang solat kita, tentang ibadah kita. Itu yang pertama. Sebab itu, solat itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat wajib kepada orang
orang Islam. Nak menentukan dia adalah orang Islam ataupun tidak adalah bergantung dengan solat dia. As-salatu imanuddin. Solat itu merupakan tiang agama. Barang siapa yang menunaikan solat, maka dia apa? Maka dia meninggikan agama dia. Maka dia as-salatu imanuddin. Solat itu merupakan tiang agama. Maka dia teguhkan agama dalam diri dia. Bila mana kita meninggalkan solat kita, bermakna kita merobohkan tiang agama yang ada pada diri kita. Okey, kemudian yang ketiga, menunaikan zakat. Sebagai orang Islam, Nabi kata wajib kepada kita menunaikan zakat. Lagi-lagi bila dalam bulan Ramadan kita tunaikan zakat. Zakat fitrah. Kemudian kalau kita tengok tuan-puan, zakat ni banyak. Zakat ni banyak. Ya, ada zakat harta, zakat pendapatan, ya, zakat emas dan sebagainya. Jadi sebagai orang Islam, wajib kepada kita untuk kita menunaikan zakat. Wajib. Okey. Kemudian puasa di bulan Ramadan. Bila datangnya bulan Ramadan kepada kita, maka wajibnya kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Puasa ni apa? Puasa ni maksudnya menahan diri daripada lapar dan dahaga. Bukan sahaja kita menahan diri daripada makan dan minum, tetapi menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh orang Islam, selain daripada puasa bulan Ramadan, puasa sunat. Ya, puasa sunat dan sebagainya. Wajib seseorang itu bila dia berpuasa bukan sahaja puasa daripada makan dan minum, tetapi berpuasa daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sebagai contoh, jaga lidah kita, jaga mulut kita daripada menyebut benda-benda yang tak baik, menahan diri kita daripada sebut benda-benda yang tidak baik, sebagai contoh. Okey. Kemudian yang kelima adalah menunaikan haji yang bagi yang berkemampuan. Maksudnya apa? Dalam Islam, Nabi kata menunaikan haji bagi yang berkemampuan bagi orang Islam. Sebab itu kalau kita nak tahu tuan-puan, adakah kita mampu ke tidak, kita tengok diri kita. Sebab itu bila kita rasa kita tak mampu, paling penting kita ada niat dan kita ada hasrat nak menunaikan haji. Itu paling penting. Kemudian sebagai contoh, kita ada usaha untuk tunaikan haji. Kita tahu kita tak cukup duit, tapi kita ada niat, kita ada hasrat nak pergi haji. Kita ada niat, ada hasrat nak pergi haji. Okey. Cara dia bagaimana? Caranya adalah dengan bila mana kita ada tabungan. Bila mana kita ada tabungan, kita cuba untuk simpan duit sikit-sikit dalam tabung kita. Sebagai contoh, bila kita ada tabungan, kita simpan sikit-sikit duit kita dalam tabung, ya. Kita simpan duit kita dalam tabung. Bila mana Allah nampak usaha kita nak pergi haji, walaupun kita tahu yang kita ni tak mampu nak menunaikan haji, duit tak cukup, kesihatan tak bagus dan sebagainya, tapi bila mana kita ada hasrat, ada niat dan ada usaha, Allah melihat setiap usaha kita. Itu dia. Okey, kemudian, ya, saya ulang sekali lagi, datang malaikat kepada Nabi, wahai Nabi, terangkan aku tentang Islam. Islam itu ada 5. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Wajib sebagai orang Islam kita mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, salat 5 waktu, tunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Kemudian malaikat datang lagi bertanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat bertanya lagi kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, terangkan aku tentang iman. Iman tu apa? Tanya malaikat, wahai malaikat, terangkan aku tentang iman. Iman tu apa, tuan-puan? Iman itu, kata Nabi, mengenali Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya katakan tadi, bila mana kita belajar untuk kita kenal Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya adalah wajib bila mana kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sebelum kita meninggal dunia, wajib sebagai orang Islam, wajib sebagai orang Muslim untuk kita mengucapkan 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Wajib sebagai orang Islam sebelum mana kita meninggal dunia, wajib kita mengucapkan 2 kalimah syahadah. Sebab itu tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mana, ya, di mana kita nak tahu adakah kita ni sempat ataupun tidak, kita nak sebut nama Allah sebelum kita mati, adakah
kita ni sempat ke tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Semua itu bergantung sebagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita meninggal dunia. Kalau kita sebelum kita meninggal dunia, kita adalah orang yang baik, orang yang jaga ibadah kita kepada Allah, orang yang baik, orang yang jaga iman kita, orang yang menjaga solatnya, orang yang menjaga zakatnya, orang yang menjaga puasa, orang yang menjaga halal dan haram dan sebagainya. Mudah-mudahan bila kita nak meninggal dunia, kita diboleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Sebagaimana kata Nabi, man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya yang mengucap 2 kalimah syahadah, dia dibenarkan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Sebab itu tuan-puan, barang siapa yang sempat untuk mengucapkan 2 kalimah syahadah sebelum dia meninggal dunia, maka dia dibolehkan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak tahu kita ni adalah orang yang terpilih oleh Allah ke tidak untuk mengucap 2 kalimah syahadah sebelum kita meninggal dunia, maka dinilai melalui hidup kita sekarang ni. Adakah kita ni orang-orang yang baik, kita ni jaga amalan ke tidak? Dia bergantung kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita orang baik, mudah-mudahan sebelum kita mati kita sempat mengucapkan 2 kalimah syahadah. Sebab itu tuan-tuan yang mati oleh Allah SWT, bagaimana cara kita nak berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak berhubung dengan manusia tuan-puan, bila mana kita nak hubung manusia dengan manusia, kita nak berhubung dengan pasangan kita, kita nak berhubung dengan sahabat-sahabat kita, kita nak berhubung dengan mak ayah kita yang masih hidup. Kalau kita sebagai manusia, kita guna apa? Kita guna telefon, kita guna email, kita guna surat dan sebagainya. Tetapi bila mana seorang hamba itu dia nak berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan cara apa? Dengan cara perbanyakkan membaca Al-Quran. Perbanyakkan membaca Al-Quran. Ketahuilah bahawasanya bila mana kita banyak membaca Al-Quran, Al-Quran itu adalah surat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Surat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi kata, barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, barang siapa yang meninggalkan Al-Quran selama sehari, barang siapa yang meninggalkan Al-Quran selama sehari, bermakna Al-Quran meninggalkan dia selama seminggu. Barang siapa yang meninggalkan Al-Quran selama seminggu, bermakna Al-Quran meninggalkan dia selama sebulan. Dan barang siapa yang meninggalkan Al-Quran selama sebulan, bermakna Al-Quran meninggalkan dia selama setahun. Barang siapa yang meninggalkan Al-Quran selama sebulan, maka Al-Quran tinggalkan dia selama setahun. Bila mana kita meninggalkan Al-Quran selama setahun, cuba kira bila mana Al-Quran meninggalkan kita selama bertahun-tahun. Allahu Akbar. Yang dimaksudkan dengan meninggalkan Al-Quran ni apa tuan-tuan? Bermaksud adalah bila mana kita tidak membaca Al-Quran selama sehari, Al-Quran meninggalkan kita selama seminggu. Sebab itu betapa pentingnya tuan-puan bila mana kita baca Al-Quran, kita baca surat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari. Kalau boleh setiap hari tu kita bukalah Al-Quran. Kalau boleh setiap hari tu kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Kalau boleh kita tadabbur sikit Al-Quran, kita tengok surat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah tulis dalam Al-Quran. Itu di surat cinta dalam Al-Quran. Bagaimana kita nak berhubung dengan Allah? Yang pertama sekali adalah dengan cara kita membaca Al-Quran. Perbanyakkan membaca Al-Quran. Bila mana kita berbanyak baca Al-Quran, orang yang banyak baca Al-Quran ni tuan-puan, hati dia rasa tenang. Hati dia rasa tenang. Dia rasa bila kita baca Quran ni, kita rasa hati kita ni lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa lebih dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, bagaimana cara kita nak berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan cara kita menunaikan solat, dengan cara kita menjaga solat kita 5 waktu sehari semalam. Lepas kita dah tunaikan solat, kalau ada solat sunat, kalau kita ada masa, maka tunaikanlah solat sunat. Sebab apa? Bila mana sebagai seorang hamba Allah itu, bila dia solat, itu adalah bagaimana dia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi ajarkan kepada kita, bila kita sedang solat, bila kita menunaikan solat, bila kita ada hajat kepada Allah, dalam sujud yang terakhir, dalam sujud yang terakhir tu mintalah pada Allah, mintalah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita ada hajat dalam sujud yang terakhir.
Mudah-mudahan di setiap sujud terakhir kita, hajat yang kita minta pada Allah, Allah kabulkan, Allah tunaikan hajat kita. Ya. Sebagai contoh, ada yang bertanya kepada saya, Ustazah, anak saya sekian-sekian, anak saya ni keras kepala lah Ustazah, anak saya ni susah nak dibentuk lah Ustazah, bagaimana caranya? Saya dah buat macam-macam tapi tak jalan juga. Caranya adalah apa? Caranya adalah Nabi ajarkan kepada kita, cari waktu-waktu mustajab doa. Sebagai contoh, waktu hujan. Waktu hujan tu kita betul-betul kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersungguh-sungguh. Kemudian bila mana lagi waktu mustajab doa? Bila mana? Di antaranya ketika kita dalam sujud yang terakhir. Bila mana kita dalam sujud yang terakhir minta hajat dan minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, minta hajat, minta doa. Kemudian bila mana kita ni ada waktu, ya, ada masa, kita bangun sepertiga malam, ya, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perasan tak? Bila mana waktu malam kita kadang-kadang nak pergi tandas, nak buang air ke, kan? Kita rasa macam tiba-tiba malam tak boleh tidur. Tiba-tiba je. Itu bermakna Allah nak kejut kita untuk kita doa kepada Allah. Itu bermakna Allah kejut kita untuk kita apa? Untuk kita solat. Untuk kita solat tahajud di malam hari. Allah sebenarnya, Allah SWT jentikkan kepada kita tiba-tiba nak pergi tandas. Sebenarnya Allah nak bangunkan kita. Allah nak bangunkan kita untuk kita berdoa. Tapi kita lepas pergi tandas, masuk, tidur balik. Ya, bila Allah kejutkan kita, bangun pagi, dan pergi tandas tu, kita tidur balik. Tapi sedangkan Allah nak kita doa pada waktu tu. Tak semua orang, tuan-puan, tidak semua orang yang Allah kejut dia pada waktu malam hari, sepertiga malam, 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi sebelum subuh. Tak semua orang yang Allah kejut dia untuk nak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila mana kita dipilih oleh Allah, Allah kejutkan kita nak pergi tandas, ingatlah bahawasanya sebenarnya Allah nak kita doa kepada dia. Allah nak kita doa kepada Allah. Allah nak kita solat, bangun tahajud, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Ya, kalau boleh lepas kita bangun buang air tu, sebelum tidur tu ngantuk sangat kan, kita apa? Tadah tangan, doalah. Mohonlah hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohonlah hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa hajat yang kita nak. Ya, sebagai contoh, anak keras kepala ke, suami buat hal ke dan sebagainya, isteri macam ni dan macam ni ke dan sebagainya. Maka waktu-waktu yang mustajab doa itulah yang kita perlu cari dan perbanyakkan doa kita pada waktu tu. Sebab kita dah usaha macam-macam dah. Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Jadi pilihlah jalan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa bersungguh-sungguh. Dengan doa bersungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah terima segala doa kita dan ibadah kita. Okey, kemudian bagaimana cara kita nak berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan cara apa? Adalah dengan cara tasbih, tahmid, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu caranya. Sebagai contoh, kita nak berhubung dengan Allah adalah dengan cara kita berselawat kepada Allah, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita perbanyakkan zikir. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Sebagai contoh pada pagi yang mulia ini, bila kita nak pergi kerja, kita lepaskan, kita orang kata apa, kita serahkan segala urusan kita, ya, hidup dan mati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagai contoh, kita nak pergi kerja, kita nak hantar anak kita pergi sekolah. Macam mana agak-agak anak aku nak pergi sekolah ni? Dah 3 hari cuti ni. Agak-agak nak pergi sekolah ni susah sikit. Susah nak pergi sekolah, menangis dan sebagainya kan. Okey, kita serahkan anak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah jaga. Kita serahkan suami kita nak pergi kerja, kita serahkan suami kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah jaga. Kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah jaga. Sebab itu perbanyakkan zikir dengan zikir. Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Ya Allah, sebaik-baik penjaga. Ya Allah, Ya Hafiz, sebaik-baik penjaga. Ya Allah, Ya Muhaimin, sebaik-baik memelihara. Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, aku segerakan segala urusanku, segala hidup dan matiku untuk kau jaga, untuk kau pelihara, wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah tuan-puan yang mati oleh Allah, jagaan Allah ini lebih baik daripada penjagaan manusia. Bila Allah jaga kita, ya, lebih baik daripada manusia yang jaga.
biarlah Allah yang uruskan dunia dan akhirat kita. Biarlah Allah yang mengaturkan dunia dan akhirat kita. Biarlah Allah segala-galanya dalam hidup kita. Kita serahkan suami kita kepada Allah untuk Allah jaga. Ya Allah, aku serahkan suamiku untuk kau jaga lillahi ta'ala. Ya, aku serahkan segala urusan aku untuk kau jaga. Penjagaan Allah ini, ya, penjagaan daripada Allah SWT ini lebih baik daripada jagaan manusia. Mungkin Allah jaga dia dengan baik. Allah jaga mata dia daripada tengok-tengok benda yang tak baik. Allah jaga hati dia, bila mana Allah jaga hati dia daripada jatuh hati pada orang lain. Allah jaga mulut dia. Allah jaga diri dia daripada benda-benda yang tak baik. Allah jaga diri dia daripada benda-benda yang tak baik. Contohnya bila dia pergi kerja, dia selamat pergi kerja, ya, tak ada accident, tak ada kereta rosak dan sebagainya. Yang suami pula, kita serahkan isteri kita untuk Allah jaga. Bila dia pergi kerja, serahkan dia pada Allah untuk Allah jaga. Ya, lillahi ta'ala, ya Allah, aku serahkan isteriku untuk kau jaga, wahai Allah. Mudah-mudahan dekat tempat kerja dia dalam keadaan yang baik. Bila dia pergi kerja, ya, bila kita minta Allah yang jaga, mudah-mudahan bila dia pergi kerja, dia dalam keadaan yang baik. Kereta dia elok dan sebagainya, dekat tempat kerja tak bergaduh dan sebagainya, kan? Kita serahkan urusan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan kita serahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab itu bagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ya, Nabi kata apa? Sekiranya kamu mula rasa manisnya berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, nescaya kamu akan rasa pahitnya apabila berpisah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana kamu rasa manisnya bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti kamu berasa pahitnya bila bersama dengan manusia, dan manisnya berpisah dengan manusia. Ya. Hadis ni jelas menunjukkan kepada kita, tuan-puan, bila mana kita rasa, ya, kita rasa manisnya berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hasil daripada kefahaman, hasil daripada makrifah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa pahitnya bila kita berpisah dengan Allah. Sebagai contoh, kita orang yang baik, kita orang Muslim yang sentiasa menjaga solat, sentiasa menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa mengaji, sentiasa zikir dan sebagainya. Ya, bila mana satu hari sebagai contoh kita ni tak solat, yang bila mana kita rasa kita macam ada something wrong yang aku tak buat. Kita rasa something wrong yang macam tak best benda yang aku tak buat ni. Allahu Akbar. Rupanya kita tak solat, rupanya kita tak buat ibadah yang biasa kita buat. Itu bermakna kita mendapat kemanisan iman, kita mendapat halawatul iman. Sebab itu saya ulang sekali lagi, sekiranya kita mula rasa manis ni beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya kita akan rasa pahit bila kita berpisah dengan Allah. Sebagai contoh, kita pagi-pagi kita mengaji, tapi hari tu pagi tu kita tak mengaji. Kita tak mengaji. Contoh kita ni sibuk sangat ke, cuba kita rasa macam macam something wrong, apa yang aku tak buat pada pagi ni. Oh, selalu ngaji tapi tiba hari ni tak ngaji, contoh kan. Kita rasa something wrong. Itu bermaksud kita dah mendapat halawatul iman, kita dah mendapat kemanisan iman. Sebab apa? Sebab kita rasa berhubung dengan Allah ni best, seronok. Tapi bila kita berpisah dengan Allah, kita rasa pahit bila berpisah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, dan bila mana kita rasa manisnya bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti kita rasa pahit bila bersama dengan manusia. Sebagai contoh, bila kita ni bila mana kita ni suka lakukan ibadah, tapi kita suka lakukan ibadah, kita jaga ibadah, kita jaga iman kita dan sebagainya, kita tinggalkan benda-benda yang tak baik, kita ambil benda-benda yang baik, kita rasa apa? Kita rasa seronok bersama dengan Allah. Pastinya kita berasa pahit bersama dengan manusia, dan manisnya bila berpisah dengan manusia. Ya, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Sebab itu tuan-puan, jagalah ibadah kita kepada Allah SWT. Lagi-lagi solat kita, lagi-lagi solat. Sebab apa? Yang menentukan hidup kita, yang menentukan hidup kita hari itu adalah dengan apa? Dengan solat kita. Bila solat kita jaga, ingatlah bahawasanya bila kita jaga solat, maka Allah jaga kita. Bila kita tak jaga solat kita, ingatlah bahawasanya Allah tak jaga kita. Walaupun kita tak solat sekalipun, ingatlah bahawasanya Allah jaga kita. Tetapi ingatlah bahawasanya urusan yang kita buat tu tak secantik bila mana kita jaga solat. Sebagai contoh, kita ni orang yang
Kadang-kadang solat, kadang-kadang tak solat. Cuba kita tengok dalam kehidupan kita tu. Ada tak orang kata, ada tak lopong-lopong? Ada tak macam, kenapa macam ni? Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Sebab apa? Semua itu bergantung kepada solat kita. Kalau solat kita baik, bila kita jaga solat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingatlah bahawasanya Allah akan menjaga kita dan Allah akan menjaga setiap ibadah kita dan setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Ya. Contoh hari ni kita jaga solat kita. Solat kita jaga. So hari ni Allah akan perbaiki semua ibadah kita. Bila kita perbaiki solat kita, maka Allah akan perbaiki kehidupan kita. Ingatlah. Ya, ingatlah bahawasanya jaga solat itu adalah sangat-sangat wajib dan sangat-sangat penting. Saya bukan apa sebab saya suka sebut tentang solat ni, sebab apa? Sebab bila mana kita solat ni tuan puan, banyak orang yang solat, ramai orang yang bila dia mula solat, kehidupan dia mula berubah. Sebab apa? Kebanyakannya ya, yang berjumpa dengan saya, ya, ada masalah ni, ada masalah ni, saya kata apa? Saya kata cuba perbaiki solat. Bila mana kita perbaiki solat kita tuan puan, ingatlah bahawasanya dalam solat kita, bila kita perbaiki solat, ingatlah bahawasanya ibadah-ibadah kita yang lain tu Allah akan perbaiki. Ingatlah dalam urusan-urusan kita yang lain tu Allah akan perbaiki. Ingatlah bahawasanya setiap yang kita nak buat tu, bila solat kita jaga, maka yang lain pun juga akan jadi baik. Bila mana solat kita juga baik. Okey. Dan sebagaimana kata ulama, bila kita menunaikan solat, ya, bila kita menunaikan solat 2 rakaat, dalam solat kita tu sebut apa? Sebut raditu billahi rabba. Aku redha Allah sebagai Tuhanku. Bila kita solat, sebut dalam hati, raditu billahi rabba. Aku redha Allah sebagai Tuhanku. Okey. Kalau kita tengok tuan puan, masa sudah mencemburui kita, nak masuk 7.30 dah. Okey, kesimpulannya dekat sini, sebagaimana kata ulama, ketahuilah oleh kamu barang siapa yang bangun pagi dan fikirkan tentang dunia dan tidak mencari Allah, maka akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang bangun pagi, dia tak cari Allah pun. Dia cari benda dunia. Dia bangun pagi, dia terus buat benda-benda yang lain. Dia bangun pagi terus tengok telefon, tak solat, kemudian pergi kerja. Dia tinggalkan benda-benda yang wajib. Ingatlah bahawasanya orang ini akan dihukum di dunia dan di akhirat. Ingatlah bahawasanya bila mana kita as-salatu imanuddin, bila kita jaga solat kita, ya, solat itu merupakan tiang agama. Ingatlah bahawasanya bila kita bangun pagi, kita jaga solat kita jaga ibadah kita, ingatlah bahawasanya Allah menjaga kita. Janganlah bila kita bangun pagi, ya, kita tengok telefon sehingga apa? Sehingga boleh meninggalkan solat. Ingatlah, takut perbuatan kita tu melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan takut perbuatan kita tu dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbanyakkanlah zikir kepada Allah dan perbanyakkanlah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bunyi astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan bila kita banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita perbanyakkan istighfar kepada Allah, mudah-mudahan istighfar kita tu diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa kita dan menjadikan kita orang yang lebih baik daripada semalam. Maksudnya hari ini lebih baik pada semalam, dan esok lebih baik pada hari ini. Maksudnya macam tu. Ya, perbanyakkan istighfar, mudah-mudahan Allah SWT hapuskan segala dosa-dosa kita dan menerima segala amalan daripada kita. Okay, yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.